Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih lagi dalam bab 2 dengan tajuk pemfaktoran dan pecahan algebra. So, apa subtopik dia ialah pemfaktoran dan konsep faktor dan pemfaktoran. Okey, sebelum ni awak dah belajar kembangan. So, sekarang ni kita pemfaktoran. Kembangan tu ialah operasi darab. So, pemfaktoran ni ialah songsang dia. Maksudnya operasi bahagi. Okey. Menghubung kaitkan pendarapan ungkapan algebra dengan konsep faktor dan pemfaktoran dan seterusnya menyenaraikan faktor bagi hasil darab ungkapan algebra tersebut. Bermaksud apa objektif awak hari ni ialah menyenaraikan faktor. Okey. Slide seterusnya. Okey. Apa dia punya pemfaktoran? Apa maksud dia? Pemfaktoran ialah proses mengenal pasti faktor sebutan dan ungkapan algebra dan apabila didarabkan akan menghasilkan ungkapan asal. Okey, pemfaktoran merupakan proses songsangan kepada kembangan. Macam saya cakap tadilah pemfaktoran ni dia songsangan daripada kembangan. Kembangan tu darab, pemfaktoran ni bahagi. Okey, misalnya apa faktor bagi 3P? Apa faktor bagi 3P? Macam mana awak nak cari? Ialah kita gunakan kembangan tadi. Ataupun apa nombor ataupun apa pemboleh ubah yang darab menjadi 3P. Okey, dekat sini 1 darab 3P. Okey, ada lagi tak? Ada. 3 darab P. Maka segala nombor ataupun pemboleh ubah yang darab mendapat jawapan yang asal. Setiap nombor tu atau pemboleh ubah tu kita namakan dia sebagai faktor. Maka faktor bagi 3P ialah 1, 3P dan 3P itu sendiri pun ialah faktor. Okey, faktor sepunya ialah faktor bagi sebutan algebra yang membahagi dengan tepat dua atau lebih sebutan lain. Faktor sepunya terbesar ialah faktor yang terbesar antara semua faktor sepunya. Okey. Faktor ni kita boleh bukan setakat boleh bagi satu nombor saja. Maksudnya macam-macam nombor, maksudnya ada beberapa set nombor. Mungkin 2, mungkin 3. Jadi faktor tu kita boleh sama. Bila sama tu kita panggil dia sebagai faktor sepunya. Okey. Senaraikan semua faktor sepunya bagi setiap sebutan berikut. Senang cakap, faktor sepunya ni ialah faktor yang sama lah. Okey, maksudnya apa tu? Okey, maksudnya okey, awak ada nombor soalan dibagi 6H, betul? Okey. 6H. Okey. Macam awak tadi, macam saya sebut sebelum ni, macam mana awak nak dapat faktor? Nombor atau pemboleh ubah yang darab menjadi nombor yang asal dalam soalan. So 1 darab 6H. Jawapannya 6H. Boleh lagi? Okey, kita dah mula dengan 1. Kita guna nombor seterusnya. Lepas 1, 2. Okey, 2. 2 darab berapa jadi 6H? 2 darab 3 jadi 6H. Okey, dah 2. Kita cuba pula nombor seterusnya. 3 pula. 3 darab berapa jadi 6H? Darab 2H. Okey, nombor seterusnya 4. 4 tak boleh lah. 4 takkan jumpa lah 6 kan. 4, 5. 5 pun takkan 6. Kita try 6 pula. 6 darab apa? 6 darab apa? 6 darab H. Ada lagi tak kombinasi yang boleh menjadi 6H? 7 dah tak boleh lah, tak logik lah sebab 6H je. Okey, so kita berhenti setakat tu. Kita tengok 6H. Okey, kita tengok pula 4GH tadi. 4GH. Okey.
Sama juga macam tadi. Apa kombinasi nombor yang awak darab akan jadi 4GH. Kita nak jangan tertinggal, kita mulakan daripada nombor 1. So 1 darab berapa? 1 mestilah darab 4GH. Okay, sama dengan apa? Apa lagi boleh? 2 pun boleh. 2 berapa tadi? 2 darab 2GH. 3. 3 tak mungkin lah kan? 3 tak mungkin. Apa lagi? 4. Okay, 4 darab GH. Okay, apa lagi yang mungkin? 4 darab GH dah. Okay, 4GH. Okay, kalau kita okay, 4 dah selesai, kita guna G pula. G. Okay, G darab apa jadi 4H? G darab 4H. Okay, G pun satu je lah. Okay, try pula H pula. H darab apa? 4G. Okay. Semua nombor ataupun kombinasi yang kita buat ni ialah faktor. Cuma kalau nombor dia sama berulang, awak tak payah ambil lah. So, jadi apa faktor 6H tadi? 1, 2, 3, apa lagi? 6. Apa lagi faktor dia? H, 2H, 3H, 6H. Okay, itu ialah faktor. Okay. Apa lagi faktor dia? Okay, itu dah. Sebelah dia pula, yang 4H tadi. Okay, awak kena sedaraikanlah semua. 1, 2, 4, G, H, 4GH, 2GH, GH, 4H, 4G. Okey, bila kata faktor sepunya tadi, itulah masa ni lah awak nak tengok mana yang sama, apa yang sepunya. 1, kita tengok 1, 1 confirm sama, 1, ini 1. 2 pun ada, 2. Apa lagi yang sepunya? 3, tak ada. 4, tak ada. Apa lagi ada? G, H. Okay, 2H. Satu-satu 4 tak ada. Okay, semulalah kita tengok daripada 3. Tak ada. 6, tak ada. H ada? H ada sepunya. Sebelah dia. H. Okay, 2H ada tak? 2H. 2H. Okay, 2H pun tak ada. 3H tak ada. Okay, 2H ni saya rasa ada lah. Cuba tengok balik. 2H. Okay, maksudnya saya ada tertinggal lagi satu kombinasi dia. Okay, apa yang saya tertinggal dekat sini? Kombinasi dia. Kombinasi yang saya tertinggal ialah 2 H darab 2 G. Itu kombinasi yang saya tertinggal. So dekat sini sebenarnya ada lagi satu. Apa dia? 2H dengan 2G. Okay, dekat sini tadi 2H Okay, 2H ada. Okay, 2H pun ada. Sini pun 2H ada. Okay, 3H tak ada, 6H pun tak ada. So apa dia punya sepunya? Apa faktor sepunya dia? Faktor sepunya dia ialah tadi apa? 1, 2 H dengan 2H. Okay, itu faktor sepunya Itu baru kita masuk faktor sepunya. Okay, tadi ni sebenarnya ni kombinasi yang ada, saya tertinggal Okay, next.
Okey, pemfaktoran ungkapan algebra. Okey, salah satunya menggunakan FSTB. Tadi awak cari sepunya ni. Sepunya saja. Ini FSTB, faktor sepunya terbesar. TB itu maksud terbesar. Apa yang awak belajar? Apa yang awak akan dapat? Memfaktorkan ungkapan algebra dengan pelbagai kaedah. Okey, rupanya ada macam-macam kaedah. Kita tengok apa kaedah yang pertama. Kaedah pertama ialah kita menggunakan faktor sepunya terbesar. Maksudnya awak ada dua set nombor. Ada dua, 8x dengan 12x kuasa 2. Awak nak menyelesaikan dia, awak nak memfaktorkan dia, kita menggunakan FSTB. Okay. Ungkapan algebra dia apa? 8x tambah 12. Boleh ditulis sebagai darab dua faktor seperti bila awak nak faktorkan, dia jadi 4x, 2x tambah 3x. Ini dinamakan pemfaktoran. Okey, awak nak cari dia punya faktor ni, awak nak letak luar kurungan. Okey. Okey, macam mana tips dia nak cari FSTB ni? FSTB boleh ditentukan dengan kaedah pembahagian berulang. Okey. Macam mana pembahagian berulang tadi? Kita tengok Soalan dia ialah soalan dia apa? 8x dengan 12x kuasa 2. Pembahagian berulang. Okey. 8x, 12x. Okey, awak kena pilih satu nombor yang boleh membahagi tepat dengan dua-dua nombor ni. Nombor 2 boleh. Nombor 3 tak boleh. Okey, awak akan cuba membahagikan nombor yang paling besar awak rasa awak boleh bahagi. Okey, saya ambil 4 lah. 8x bagi 4, tinggallah sini 2x. Sini 4, 12, 4. 4 apa? 3x. Ini baru awak ambil nombor depan je perkali saja. Okey, 2 dengan 3. Ada tak nombor, ada tak faktor dia yang boleh membahagi tepat dengan 2 dengan 3? Dah tak boleh dah, habis. Okey. Awak selesaikan pula, apa boleh ubah dia pula? X, sini ada x kuasa 2. Mesti boleh bahagi lagi. Awak boleh bahagi dengan x. Maka tinggallah sini 2. X ni 2 bahagi x. Tinggallah 3x. Okey, boleh tak ada 2 dengan 3x boleh bahagi lagi tak? Tak ada. Dengan tepat, boleh bahagi tepat lagi tak? Tak ada. Okey. So, mana dapat FSTB? FSTB ni. Ni 2 ni. Hasil darab 2 ni. 4 dengan x darab jadi apa? 4x. Darab sini okey. So, 4x ni ialah FSTB kepada 8x dengan 12x kuasa 2. Jadi, kalau soalan dia kata faktorkan 8x tambah 12x. Faktorkan, awak akan letakkan 4x ini dekat luar. Faktorkan. Apa faktor bagi 8x tambah 12x kuasa 2? Ialah 4x letak dekat luar. Okey. Yang dalam ni yang mana? Dalam ni yang baki yang ni tadi. Yang terakhir ni. Letak sini 2. Tapi pastikanlah ikutlah. Kalau positif lah. Sini 2 tambah 3x. Itulah cara dia nak cari FSTB menggunakan kaedah pembahagian berulang-ulang. Okay, next. Ada lagi menggunakan beza antara dua sebutan kuasa 2 sempurna. Okay. X tolak Y kuasa 2 ialah sebutan beza kuasa 2 sempurna. X kuasa 2 tolak Y boleh difaktorkan dengan beza 2 kuasa sempurna. Maksudnya apa? Ada lagi satu kaedah lain dia. Apa? Beza menggunakan beza kuasa 2 sempurna. Okey. Kaedah ini hanya boleh digunakan jika kedua-dua sebutan algebra tersebut ialah kuasa 2 sempurna. Okey, apa maksud kuasa 2 sempurna? Awak ingatlah nombor kuasa 2 sempurna. Ini awak kena ingatlah, awak hafallah dalam 10 pertama 1, 4, 9, 16, 25. Tapi kalau awak tak nak hafal, awak boleh tahu macam mana dia terjadi.
Nombor kuasa 2 sempurna terjadi ni hasil daripada hasil darab 2 nombor yang sama. Contoh. Contoh. Macam mana 1 ni boleh dapat? Macam mana 1 boleh dapat? 1 ni dapat daripada darab 1 darab 1. Okey, macam mana 4 ni boleh dapat? 2 darab 2. Macam mana 9 ni boleh dapat? 3 darab 3. Nombor bulat 10, nombor bulat tu awak darabkan dengan diri dia sendiri, maka kita panggil nombor tu sebagai nombor kuasa 2 sempurna. 1, 4, 9 dan seterusnya sampai infinity. So jadi tengok macam mana bentuk rupa dia. Bentuk rupa dia, apa maksud dia katakan tadi? Sebutan beza kuasa 2. Okey. Bentuk am dia ialah X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Ini bentuk am. Maksudnya kalau bentuk macam ni, awak boleh selesaikan dengan kaedah macam ni. So soalan ni bagi apa? X kuasa 2 tolak 4. Macam mana awak nak faktorkan? Okey. Dekat sini awak tengok 4 ni, awak kena ingat 4 ni ialah nombor kuasa 2 sempurna. Macam mana 4 ni boleh terjadi? Terhasil 2 darab 2. 2 darab 2. Okey. So, automatik awak boleh tulis dalam bentuk umum dia. X kuasa 2. 4 ni ialah hasil daripada apa? 2 kuasa 2. Okey. Kalau awak perhatikan, awak akan nampak yang ini, bentuk ni ialah sama dengan bentuk yang ini. Ada kuasa 2, ada tolak, ada kuasa 2. Ada kuasa 2, tolak, ada kuasa 2. So bentuk dia dah sama. Bila dah bentuk dah sama, ikut ulang je proses tadi. X kuasa 2. Okey, first kali kita buat 2 kurungan. X kuasa 2 maksudnya X darab X. X darab X. 2 kuasa 2 maksudnya apa? 2 darab 2. Dekat sini awak kena ingat, kalau tolak, kita boleh, dia punya nombor ataupun operasi dia, simbol dia, awak kena letak tambah 1 dekat depan, tolak dekat belakang. Okey. Kenapa? Ikut saja step. Okey. 1 kurungan tambah 1 kurungan tolak. Okey, baik. Seterusnya. Baik, setakat itu je untuk kali ini. Okey, nanti kita akan sambung dengan tutorial menjawab soalan pula pada buku latihan. Okey, sekian, terima kasih.